Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dah 3 minggu kita tak jumpa 3 minggu. So, kita sambung baliklah. Saya sibuk dengan tugasan harian, saya minta maaf. Seperti yang dijanjikan, ramai sangat minta ni, ramai sangat minta tentang insiden pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013. InsyaAllah pada petang ni saya akan kongsikan. Dalam perkongsian saya ni, saya cuba minimumkan isu-isu sensitif, apa yang garis panduan yang telah sebagai seorang anggota tentera yang masih berkhidmat, saya akan jagalah sensitiviti itu. Jadi sebelum saya teruskan, saya doakan pada tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki tuan-tuan, jadikan tuan-tuan berjaya apa saja yang tuan-tuan perempuan semua ceburi dan mendapat rezeki yang luas, insya-Allah. Okey. Sebelum saya teruskan, pada petang ni jam lebih kurang 17.00, 5 minit lagi 17.00, saya nak menjawab beberapa soalan kawan-kawan lah. Dia tanya apa beza di antara seronok dengan bahagia. Okey, saya jawab. Bagi ini pendapat peribadi saya lah. Seronok tidak kekal, bahagia itu kekal. Seronok akan hilang apabila kita penat. Contoh dia, kita seronok pergi pesta. Masa zaman saya dulu pesta tu, expo, kumpulan rock terkemuka, SES ke Wing ke akan datang kan, dekat Alok Start ni. So kita akan berseronok. Bila habis kita akan letih, bila tenaga kita menurun, kita letih, seronok tu hilang lah. Okay, bahagia ni dia kekal. Kita letih ke, walaupun kita letih, kita balik jumpa family kita, hilang letih itu bahagia. Itulah yang saya dapat kongsikan pendapat peribadi saya. Okey, bersama-sama saya ni adalah senior nota sikit. Saya pegang nota ni untuk panduan saya supaya saya tidak lari daripada matlamat saya, iaitu perkongsian pengalaman semasa insiden pencerobohan di Lahad Datu, iaitu operasi Serkap ataupun Op Daulat. Op Daulat ni besar tuan-tuan. Saya terlibat Op Serkap ni. Op Serkap ni kecil, fokus kepada psikologi dan kaunseling anggota kita, anggota tentera dan pasukan keselamatan. Manakala Op Daulat tu besar, Op Serkap di dalam dia. Okey, 2013 masa tu saya tengah buat demonstrasi keupayaan tempuh tentera darat. Saya tengah buatlah, saya sebagai event manager bersama dengan CEO 21 Komando 2013 tu. Kita tengah buat orang panggil Rabedak. Rabedak ni kita bawa pesawat, masa tu kita pakai pesawat, kita request pesawat CN lah, pesawat CN. Kita akan drop kita punya boat, pakai payung, boat akan jatuh di dalam laut. Masa tu laut depan Port Dickson, Batu Empat, dan diver akan terjun dan launch the boat. Kita panggil Rabedak. Okey, masa tu bila dah berlaku insiden, kami terpanggil lah, tubuh tim lah, macam dirty dozen lah, di bawah perkhidmatan kesihatan ATM, iaitu bahagian perkhidmatan kesihatan BPK. Okey, di bawah projek psychomedical. Ramailah yang dipilih daripada psikologi, kaunseling daripada tentera darat ni, laut udara ni. Hanya 3 orang saja yang terpilih lah. 1 daripada darat, 1 daripada laut dan 1 daripada udara, untuk buat tugas psikologi di Lahad Datu. Lahad Datu ni di Sabah, sebenarnya di Sabah. Daripada Sempurna naik ke atas, Sandakan, Kota Kinabalu, Lahad Datu, Tawau semualah, sampailah ke Kudat, yang orang kata kepala kucing hujung tu kan, itu Kudat. Dua tu masuk Surat Khabang lah, The Star, temuduga saya lebih kurang 3 jam. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok tu lah tu, komando manage stres kat Lahad Datu. So, tim kaunseling ni, dia sebenarnya kita ada 1 kaunseling, 1 psikologi. Macam saya, 2 sekali, psikologi dan juga kaunseling. Saya seorang psikologis dan saya juga seorang kaunselor dalam ATM lah. So, 2 terbagi kepada 2. 1 tim pergi kepada keluarga yang terlibat lah, anggota kita, pegawai LLP kita, pergi buat program. Sebab isu Lahad Datu ni satu isu yang menggempakkan Malaysia.
hari-hari keluar gambar, keluar TV dengan mayat pecah kepala lah. Sangat-sangat ni memberi tekanan kepada ahli keluarga. Satu tim pergi ke kem-kem buat program. Saya ni berada di zon perang masa tu. Okey. Ini tempat kita kumpulkan orang kampung. Orang kampung kita tak ditempatkan di zon putih lah. Sebab bila dah berlaku pencerobohan tuan-tuan, pencerobohan tu satu Sabah yang kita katakan, bila pasukan pengganas ni masuk daripada sempurna, daripada bawah tu, berlaku pembunuhan kan, anggota polis ditawan 6 orang ke 10 orang saya tak ingat. Okay, yang dibunuh, inspektor dia dibunuh dengan kejam. Jadi telah menggemparkan Malaysia. Lepas tu perundingan dan satu sarjan yang kena tembak. Jadi Perdana Menteri masa tu putuskan kita ambil operasi ketenteraan. Masa tu di bawah PDRM lagi lah, keadaan terkawal. Bila ada pengganas bertindak kejam ni kita kata, dan saya dengar mesti kancing gigi lah. So tindak kejam ni kan, tu ambil alih kepada ATM ambil alih lah. Masa tu Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin lah. Minta maaf, Tan Sri Zulkifli Zain, Panglima Angkatan Tentera masa tu. Matlamat saya supaya tuan-tuan sedar pengorbanan dan tugas yang telah dilaksana oleh pasukan keselamatan yang terdiri daripada ATM, iaitu Tentera Laut, Tentera Darat, Tentera Udara, PDRM. PDRM ni kita ada Komando 69, UTK, kita ada Polis Marine, lepas tu APNM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kita semua bergabung dan lain-lain lah, termasuk rela, polis bantuan, semualah pasukan keselamatan. Pemberita kita bergabung semua, tumpukan concentration of force, kita bergabung semua di bawah satu pemerintahan ataupun koordinasi yang mantap, yang mana kita berjaya menyekat kemasukan lebih merebak lagi tuan-tuan. Okey, Pengganas Hulu ni sebenarnya dia masuk ke Sabah ni sebenarnya banyak tuntutan yang dia minta lah. Jadi salah satunya dia minta Sabah itu sendirilah. Dia claim Sabah dia punya lah apalah semua kan. Jadi pencerobohan itu bila masuk sekiranya tidak dibendung dengan cepat, dia akan merebak, dia akan pergi sampai ke bandar-bandar lah. Bayangkan kalau dia masuk ke Kota Kinabalu, dia dah terlepas masuk ke Tawau, dia terlepas masuk ke apa semua kan. Jadi pasukan keselamatan cepat-cepat kita cut off, kita cordon. Kita cordon kawasan, dia panggil area of operation. Tuan-tuan bayangkan berapa luasnya kawasan dia tu. Sabah ni kan kalau naik helikopter tuan-tuan akan nampak kelapa sawit dia sangat banyak. Terutamanya di Felda Sahabat, luas kelapa sawit dia. Jadi macam mana kita nak kepung tu daripada tembus tu, daripada kemasukan dia, penetration dia tu masuk ke dalam. Jadi pasukan keselamatan, polis mula-mula sekali first cordon, lepas tu tentera inner cordon. Masa tu polis, tugas polis lah. Al-Fatihah, kita tafakur sebentar, kita sedekahkan Al-Fatihah pada dia lah, dan juga pasukan sahabat polis, anggota polis yang pegawai yang telah terbunuh semasa insiden disebut. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Jadi itulah gambar-gambar yang saya kongsi lah. Saya kongsi gambar ni banyak. Jadi saya kongsi sikit-sikit je lah untuk pengetahuan semualah. Okay, tengok gambar-gambar dia lah ni. Okay, saya terpaksa blurkan mata dia lah. Blurkan mata dia, tak nak nanti saudara marah ke yang kenal kan. Benda-benda macam ni, sensitivity walaupun dia musuh, tetapi sebagai seorang yang profesional, saya kena jagalah benda ni ya. Okay. Seterusnya lagi, tengok tu peralatan tu. Okay, peralatan yang anggota keselamatan yang terampas lah tu. Dokumen-dokumen dia. Okay, ini seterusnya ni tangkai. Kalau tuan-tuan tengok gambar ni tangkai ni kan, kita buka semua ada tulisan ni, kita jumpa tulisan ayat Quran. Banyak ayat Quran tau. Tangkai yang pertama ni, kalau kita tengok ni, yang macam kalung ni, dia letak di bawah, kita kata sensor sikit, waterlock lah tu orang lelaki debu ikat waterlock, dia ikat waterlock dia ni. Tangkai ni kita percaya pada macam tangkai kebai lah.
anggota komando, kawan baik saya sendiri, dia dapat tangkai ni, dia buka, saya tak sempat tengok. Banyak tulisan-tulisan ayat-ayat Quran, dia gabung tau. Tangkai ni yang kita dapat daripada komander dia, Lion of Sulu. Tuan-tuan kalau tuan-tuan buka dekat internet, tuan-tuan buka dekat Google, akhirnya Lion of Sulu tumpas. Ni kita dapat daripada dia lah ni. Okay. Yang ni kita tengok carta dia ni. Ini carta dia macam tajul muluk dia lah. Gambar rajah dia ni. Iaitu hari tu, hari Rabu, Selasa. Dia akan tunjuk lah ni. Hari ni tak baik untuk bertempur. Hari ni bagus untuk bertacuk tanam ke apa kan ni. Saya tak faham sangat dia punya bahasa-bahasa ni. Tapi saya beranggapan ni macam tajul muluk dia lah. Yang ni dia punya carta lah ni. Macam orang belajar kajian orang kata apa, bulan astronomi ni. Ni dia punya rajah-rajah dah lah ni. Okey. Kain putih ni pula. Okey, kain putih ni pula diikat kat kepala dah lah. Lambang dah lah, lambang dia punya. Ni kain putih ni sebenarnya saya ambil ni, ada tangkai siap balik rumah saya lah. Bila saya bagi lecture pada pasukan komando anggota saya ni, saya cerita benda ni kan. Jadi salah seorang pegawai tu sekarang ni Lieutenant Colonel Cyril. Masa tu dia kapten, tak silap saya bagi lecture tu kat Dewan Burhan, Kem Sing Udang. Jadi saya selalu cerita pada dia lah, kongsi anak saya sakit kan, anak saya selalu demam. Satu hari tu dia main jumpa saya, dia kata apa tau, Tuan, dia panggil Tuan nak cerita kat saya, anak Tuan selalu sakit, demam kan. Saya rasa pasal tangkai ni lah Tuan nak balik tangkai ni lah. Sekarang ni Tuan cerita kat saya, pasal apa Tuan simpan tangkai ni? Saya kata, ini aku punya sejarah, sentimental value. Nanti bila bagi syarahan aku boleh tunjuk, boleh kongsi dengan apa, tangkai ni aku balik. Lepas tu dia kata kat saya, untuk apa Tuan, benda-benda ni Tuan tak tahu ni. Kadang-kadang kita tak tahu benda ni kan, apa dia punya, benda apa ni dia ni kan. Jadi saya masa tu betul juga saya kata kan. Saya pun. Jadi saya kata, jom lah, Babi nak buat macam mana? Saya cadangkan, dia kata, Tuan buang lah benda ni, buang dalam sungai. Saya fikir, mana nak buang sungai ni, hati sayang nak buang. Tak apalah, demi anak saya pun naik kereta, dia teman, bawa kereta apa semua, dekat jambatan Sungai Melaka tu, dekat sebelah restoran Seri Percik dekat Cheng, Taman ASEAN tu, saya pun lempak baling dalam sungai, duduk dalam kereta ni. Turun comel, baling, lempak, buang. Tapi sekarang ni saya pun menyesal juga. Aduh, pasal apa lah aku pergi buang benda ni. Anak saya pun demam, batuk pergi hospital, lemah doktor kan, lega lah. Tapi mungkinlah kebenaran Tuan Syaril cakap tu kan. Dia buang lah, tak ada lah kat saya. Kalau tidak boleh hari ni saya tunjuk kat tuan-tuan, saya share dengan tuan-tuan semua. Tapi tujuan saya hari ni, yang sebenar-benarnya saya nak cerita kepada tuan-tuan, pengorbanan dan apakah yang dilakukan di sebalik tabir. Macam orang macam saya ni, saya pergi buat, kita beri perkhidmatan psikomedikal. Kan, sebagai seorang psikologis dan juga kaunselor, semualah. Okey. Isu yang pertama yang saya dapat semasa operasi saya, iaitu isu pengganas kebai. Kan media keluar pengganas kebai, sahabat keluar pengganas kebai kan. Jadi benda ni memberi satu kejutan kepada kita. Pengganas ni bertukar, boleh jadi rusa lah, pengganas boleh terbang lah. Macam-macam. Saya ada kat barisan depan tu masa tu. Saya ingat. Saya memang cakap atas dasar pengalaman lah. Isu pengganas kebai ni, jadi kan kita buat guna masa tu ada 2 orang ustaz yang termasyur kat Malaysia ni. Kita gunakan ayat, kita ambil anak peluru, kita tulis kat tanah, kita cucuk. Yang mana non-Muslim tu dia orang buat ikut ritual dia sendirilah. Dia basuh peluru-peluru dia tu untuk tembak kebai lah. Kan? Isu pengganas kebai ni war-war lah. Isu pengganas kebai ni tidak wujud. Okay? Moral anggota keselamatan kita masa tu, kita naikkan balik masa tu, kata pengganas kebai ni kita pun cemaslah juga kan dengan usaha-usaha kita kan. Tapi setelah apabila anggota sniper daripada Regimen 21 Komando telah membuktikan bahawa pengganas tidak kebai, iaitu hancur kepala mereka lah kan. Sniper dia memang ambil
headshot lah, kepala apa semua. Tuan-tuan boleh tengok lah dalam surat khabar keluar kan. Jadi, tidak kebal. Hang kebal kat badan ke, kat mana kan. Tapi kat kepala ni, kalimah orang kata ni kan. Kau tak kebal lah kan. Jadi, kat situ lah. Mana, tak kebal. Dan habislah masa tu kita pun mengganai lah lepas tu. Kita pun kerjakan ada orang ni kan. Jadi, seterusnya lagi isu yang saya cuba short and sharp saja. Saya tak nak ambil penjelasan yang lebih lanjut tentang ni. Isu seterusnya ancaman sniper. Kita kata, sniper ni, diorang ni ada sniper kan. Sniper sebab apa tau? Sebab anggota keselamatan kita, tak silap saya, Private Abu Hurairah lah. Okay, Private Abu Hurairah yang terkorban tu. Dia kena headshot kat sini ya. Headshot dia sebenarnya, kita kata headshot ni, dia kena macam mana tau? Orang kata apa? Mengadah ni kan, dia tak gentle lah. Dia tak gentle makna dia gunakan disepsi. Okay, disepsi dia macam ni. Dia kawasan kelapa sawit lah, kelapa sawit dalam siang lah. Dia macam tu main-main, kami di sini, kami di sini. Lebih kurang macam tu lah. Jadi, pasukan kita ni, kita move tau, kita clear kawasan, kita move, merapat kan. Jadi kita nampak, bila kita nampak penganah duk lari, main, dia main cross. Masa tu kita pun nak tembak, kita pun call, lepas tu kita laporan penglihatan. Dalam masa yang sama daripada arah sisi. Kita duk fokus kita di sana, dia aku merapat ke tepi, tengok anggota kita, dia pun kita tembak curi lah. Dia bagi yang jarak yang dekat. Anggota kita jatuh meninggal di situ. Jatuh atas pangkuan kawan dia. Korporal tu saya ingat nama dia, orang Kelantan. Jatuh atas pangkuan kawan dia papah dia. Okay, kawan dia tengok kawan baik dia satu kubu. Dia masa tu dia duduk dalam kubu, dia pegang senjata bantuan, senjata GPMG. Jadi dia mati atas pangkuan tu. Kita kata, sniper tembak. Jadi penuh orang kata sniper, pengadah ada sniper. Jadi benda ni secara tak langsung telah buat kita lebih berhati-hati pergerakan kita. So kita deploy sniper kita all out lah, sniper operation lah. So di udara kita deploy, di kawasan area operation kita deploy. So jadi dapatlah kita tumpahkan seorang sniper dia. Tak silap saya duduk atas rumah, dia duduk atas para, dia lubang dia punya barrel tu, dia memang dia aim, tunggu pasukan keselamatan kan. Tunggu pasukan keselamatan merapat. Kita akan op ni kan sebenarnya tuan-tuan, dia orang masuk ceroboh tau. Kita tak tahu tau kat mana dia masuk. Dia ada di merata-rata. Bila kita cordon semua kawasan tu, kita kepung, kita kena search. Setiap rumah kita kena search. Setiap kawasan kita search by inch. Macam mana kita nak clear tuan-tuan? Susah. Kerja ni kita nak kepung. Contoh dia, kita kata daerah Alok Stag. Kita kata Alok Stag. Musuh mendarat dalam pekan Alok Stag. Kita kepung pekan Alok Stag tu. Macam mana hampa nak clear? Hampa nak make sure. Hampa kena cari satu-satu. Physically. Setiap rumah, setiap pasaraya, City Point ke, Q Jaya ke, The Store ke, macam mana nak cari tu. Dalam store, dalam setiap tandai bawah tanah, parking. Kalau ada kereta, setiap kereta kita kena search by physically and make sure that area is contained, area is clean. Macam tu. Jadi saya pun tak boleh nak bayang macam mana kita clear anggota kita clear kan. Disebabkan oleh orang kata kepimpinan kita yang sangat-sangat bagus. So Alhamdulillah. Tak ada pun pasukan keselamatan kena tembak curi depan benda tu kan. Tak ada. Kita dapat tangkap yang dihidup semua. Kejayaan kita tu. Dan tu kita tengok dibicarakan di mahkamah Sabah. Jatuhkan hukuman kan. Yang berceroboh kita nak hidup. Hidup kita tangkap. Jadi bila dia orang ni dia rasa tak terancam, dia tukar uniform. Dia buka uniform dia jadi orang kampung pula. Sudah. Dia duduk dengan orang kampung. Bila duduk dengan orang kampung, macam mana kita nak asing, kita nak tahu ini pengganas, ini orang kampung. Susah tuan-tuan. Ini bukan satu operasi yang mudah. Daulat adalah satu sandiwara. Saya kira nak bubuh ni. Satu sandiwara lah. Saya tak boleh benda-benda macam ni kan. Sandiwara. Saya minta maaf, saya emosi sikit. Okey. Jadi kan,
Jadi itulah kesusahan, kesukaran, cabaran yang kita kena. Dan alhamdulillah sekarang kita tengok lah Datu Kampung Simunul ke kat Sempurna, Tandur kita katakan disandarkan ke semua dekat rumah-rumah lah, rumah akik, rumah Tahiyak, rumah Lok ni apa? Rumah apa saya dah lupa lah. Semua alhamdulillah semua terkawal. Terkawal, kita berjaya. Angkatan tentera kita berjaya. Push dah sampai masuk balik ke negara asal dia. Kena kepung lagi dengan Navy kat tengah laut. Apa nak pergi mana? Jadi cerita dia macam tu je lah. Kita berjaya alhamdulillah. Yang mana sembahyang hajat kat Malaysia, ibu bapa tu, yang anak-anak duduk di barisan hadapan. Bayangkan kalau anak kita duduk di barisan hadapan tengah bertempur masa tu, 7 Melayu dan juga 21 RMD, 21 Melayu. Yang ada kat kawasan tu, yang di Petanggung berada barisan hadapan tu, anak kita duduk kat situ, tak risau. Surat khabar keluar dengan TV3 masa tu keluar, pasukan keselamatan meninggal apa semua. Allah. Anak-anak di rumah yang isteri-isteri mengalami tekanan, takut. Suami berada di barisan hadapan. Kan, kawasan tu kelapa sawit tuan-tuan, susah. Area operation dalam kelapa sawit ni, kenderaan kita tak boleh masuk, kelapa sawit dah rapat. Tapi alhamdulillah kita manage balik semua. Kepimpinan kita yang bagus lah. Lagi saya nak cerita tu pasal ancaman sniper penganah. Alhamdulillah kita dapat belasah dia punya sniper acah-acah, tapi sniper lah dengan weapon apa semua. Kita tengok dia pun kena kat sini jugalah. Assalamualaikum kat sini dia pun. Lepas tu kita dapat bongkar kan, bila kita dapat tewaskan dia penganah ni kan, kita bunuh dia, senang kata kita dapat bunuh dia kan. Dia sembunyi tau, mayat-mayat dia bubuh dalam satu bangker macam robok tau. Banyak dia tak mau bagi apa tau. Ini macam komunis lahanat dulu ni lah. Mayat-mayat dia terpaksa buang dalam gaung. Dia tak mau bagi pasukan keselamatan. Dapat tak? Jadi bila pasukan keselamatan dapat ni kan, dia takut lah tengok mayat dia dah dapat apa semua. Dan dalam masa sama, moral angkatan tentera ni, pasukan angkatan tentera akan naik. Tengok, kita dah percaya benda ni akan jadikan bukti kepada generasi sampai kiamat. Inilah gambar-gambar. Sekarang ni tengok, kalau kita nak cakap gambar-gambar kan, adalah kita simpan dalam arkib. Untuk naikkan pasukan keselamatan kita, bahawa inilah dia kejayaan kita. Ini dia muka-muka yang telah mengganggu gugat, cuba mengganggu kedaulatan negara kita lah yang paling kita cintai. Jadi mayat ni kita dapat kubur. Saya ingat lagi surat abang tu, terbongkar banyak dia simpan tu. Tunjuk kita pada media, ini dah juga kejayaan kan. Itu pun pada kutu askar lagi. Hamba kata askar ni macam-macam. Aku doakan satu hari anak hamba kan, cucu hamba masuk askar, hamba tahu. Hamba macam ludah ke langit. Ayat liok dia jatuh balik tang, bukan tak hidung. Masuk dalam mulut dan tertelan ayat liok tu. Seterusnya lagi kita kata kepimpinan lah. Kepimpinan yang sangat berkesan daripada mana? Kita ada apa tahu? Kita ada PDRM macam saya sebut tadilah. Masa tu kita ada ATB2, iaitu gabungan dipanggil yang control boat, company apa, saya tak ingat company boat masa beroperasi. Jadi kepimpinan pihak tertentu termasuk kita punya masa tu Perdana Menteri kita lah, dia mengarahkan supaya operasi ini diambil alih sepenuhnya oleh Angkatan Tentera. Kita ada evacuation syndrome. Evacuation syndrome ni term dalam psikologi lah. Yang mana askar kita yang ada masalah, kita bukan brainwash, kita bagi balik semangat pada dia. Kita bagi balik semangat pada dia dan kita hantar balik ke barisan hadapan. Ini lebih kepada CSR, Combat Stress Reaction. Jadi tim saya, tugas saya barisan hadapan tu adalah memberi sokongan psikomedikal, iaitu psikologi dan juga kaunseling. Kaunseling ni kita tak berapa banyak sangatlah kaunseling kan. Kita ada pasukan keselamatan kita daripada pasukan udara tentera darat, PUTD ya, yang mana pesawat yang kita gunakan untuk gunakan sebagai untuk air transport, macam-macam lah, untuk tinjauan semua, dan pengaruh media massa. Jadi tuan-tuan,
dengan penjelasan ataupun perkongsian pengalaman yang sebaringkah ni, sebaringkah saya nak share kepada tuan-tuan tentang yang saya cakap tadilah. Okay, pengorbanan anggota kita PDRM, especially ramai anggota dia meninggal, yang ditawan, dibunuh dengan kejam di kampung Simunul. Kejam, sangat kejam. Dia bodoh sangat kejam, dia bunuh sangat kejam. Jadi kita pun tak dapat, kita pihak kawan-kawan kita ini yang rasa kita perasaan macam itulah saya nak cakap bila kawan kita ni kan, pasukan, walaupun dia pasukan sahabat kita lah. Okay, harapnya perkongsian ni bermanfaat kepada semua, insyaAllah. So benda ni sebagai bukti lah, video ni sebagai bukti yang sedikit lah, saya bagi lebih kurang dalam beberapa persen lah kepada tuan-tuan semua tentang pengorbanan ataupun jasa pasukan keselamatan kita lah. Okay, pasukan keselamatan kita. Dah lah tinggal keluarga, saya 23 tahun servis di mak pak saya dekat Kedah kan, ada di Kedah. Setahun boleh kira lah berapa kali lah saya balik Kedah. Bukan saya tau, isteri saya pun orang Kedah juga, mak bapak dia pun duduk di kampung. Bukan isteri saya tau, anak-anak saya kan, anak saya 5 orang kan, yang mana tidak dapat kasih sayang Tok dengan Tok Wan lah, tak dapat. Dapat tentu lah balik kampung sekali-sekali ada kecemasan apa semua. Selama 23 tahun saya sekarang ni dah nak masuk servis 24 tahun. Beza dengan tuan-tuan dapat jumpa mak ayah hari-hari, makan masakan dia kan. Anak dapat mengingat tok cucu. Bukan saja anak saya tu, mak saya di kampung 2 orang tu pun tak dapat bersama saya, tak dapat bersama menantu iaitu isteri saya, tak dapat main dengan cucu-cucu dia iaitu anak saya tu. Bukan saja saya ni juga tahu, kawan-kawan saya kat kampung berapa banyak, bukan saya lah. Dan lah kali bukan saya seorang, dan bukan keluarga saya, dan bukan mak dan ayah saya, termasuk juga kawan-kawan saya 21 JJK, Askar Melayu, Ranger, Ordnance, semualah 16, 17 kor di dalam tentera darat yang berpisah, termasuk Sabah dan Sarawak tuan-tuan. Sabah dan Sarawak main ke Semenanjung cari rezeki semua kan, termasuk pasukan keselamatan kita PDRM, dan juga orang kata apa, PGA yang banyak dekat pulau-pulau dekat Sabah tu, semua ada penempatan PGA yang mana orang Semenanjung tinggal semualah. Semoga pengorbanan tuan-tuan, perempuan semua ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membalasnya dengan sebaik-baik kebaikan. Walaupun tak balas kepada kita, tak dapat, saya tak dapat apa, kita semua tak dapat cita-cita kita, apa yang kita impikan, tetapi kan insya-Allah Tuhan itu Maha Adil, Tuhan itu Maha Kaya, Tuhan melihat, Tuhan akan bagi anak-anak pasukan keselamatan ni menjadi anak yang berjaya dalam hidup insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Sekian dulu, ni meleleh yak mata saya kalau cerita pasal pengorbanan ni kan. Sekian dululah tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan semua selamat. Lepas tu tuan-tuan semua berjaya dalam semua apa jua bidang, dan tuan-tuan semua ceburi. InsyaAllah lepas ni saya akan kongsikan lagi pengalaman-pengalaman, tapi kita akan selit-selit sikit lah dengan psikologi kaunseling, supaya channel ni dapat memberi manfaat dari sudut pemikiran, tingkah laku dan juga emosi perasaan tuan-tuan perempuan semua, yang mana dapat membantu membangunkan tuan-tuan punya jati diri, self esteem, bangga diri, jati diri, yakin diri, semangat dalam diri, daripada bawah naik ke atas. InsyaAllah itu tugas saya dahului saya punya siri part 6 ni dengan ucapan terima kasih kepada semua, terima kasih banyak sentiasa support, dan last kali macam biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjuang selagi ada nafas dan juga boleh bergerak tangan. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih.